Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syarul Islam dalam Stadium RTM pagi ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA maklumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif CEO Persatuan itu, Zulkifli Cik Harun, yang Dereman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Jumaat lalu telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Zulkifli dilepaskan setelah selesai memberi keterangan bersama 3 individu yang lain. Pengerusi Jawatankuasa Media dan Perhubungan Awam KFA, Ibrahim Ismail berkata, pelantikan CEO adalah bagi melancarkan pentadbiran dan fungsi sekretariat di bawah Setiausaha Kehormat menurut Statut Persatuan KFA dan ingin menjelaskan bahawa Persatuan tiada kaitan dengan mana-mana projek kerajaan negeri. Menurut Statut Persatuan, semua keputusan Persatuan perlu diputuskan di bawah Jawatankuasa Eksekutif Exco KFA dan CEO hanya menjalankan tugas bagi melicinkan pentadbiran Persatuan. Hasil pelantikan itu telah berjaya merekodkan kejayaan proses pemisahan Pasukan Bola Sepak FA kepada FC selain kejayaan memiliki pejabat pentadbiran sendiri pada tahun 2023. Menjelang Piala Asia Qatar 2023, pemain pertahanan Harimau Melaya Muhammad Syahmi Safari akui latihan berintensi tinggi amat penting untuk persiapan pasukan berdepan apa jua kemungkinan pada kejohanan tersebut. Latihan itu mampu menguatkan barisan pemain skuad Harimau Melaya dari segi mental dan fizikal. Coach pun ada bagi tahu yang beberapa hari ini kita training dalam intensiti yang tinggi lah untuk orang cakap adapt dengan situation game yang sebenar. Jadi rasanya semua pemain memang bagi komitmen 100% lah orang cakap untuk bukan ini untuk kebaikan untuk rakan-rakan yang lain jugalah. Terutama kita dapat tingkatkan momentum dalam pasukan itu sendiri. Malaysia akan memulakan kempen menentang Jordan pada 15 Januari di Stadium Al Janoub diikuti Bahrain 20 Januari di Stadium Jassim bin Hamad sebelum bertemu juara 2 kali Korea Selatan di Stadium Al Janoub pada 25 Januari. Dalam hari itu, Syahmi turut menyeru rakan sepasukannya mempamerkan aksi terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan kekuatan lawan. Kita boleh bersaing dengan mereka semua. Orang cakap jurang tu tak terlalu besar. Jadi rasanya yang paling penting kat sini adalah semangat dan komitmen setiap pemain tu kena bagi lebih daripada 100% lah. Yang paling penting kena kerjasama antara satu sama lain tu kena bagi yang terbaik lah untuk orang cakap dapatkan result yang positif. Ini merupakan penampilan keempat Malaysia dalam Piala Asia selepas layak secara merit 1976 di Iran, 1980 di Kuwait dan sebagai tuan rumah bersama pada 2007. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin menaruh harapan pengadil tempatan yang terpilih untuk mengadili Piala Asia 2023 di Doha, Qatar mulai 12 Januari ini akan melaksanakan tugas dengan jayanya. Pengadil yang terpilih adalah Muhammad Nazmi Nasaruddin serta penolong pengadil Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rashid. Ketiga-tiga pengadil Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu adalah antara 35 pengadil dan 39 penolong pengadil yang terpilih untuk mengadili perlawanan di sepanjang kempen Piala Asia sehingga 10 Februari. Tapi peminat-peminat juga dan juga FAM sendiri dan saya sendiri inginkan Nazmi dan juga 2 asisten ni untuk layak ke Piala Dunia. Piala Asia ni tempat you untuk menunjukkan persembahan yang terbaik untuk terpilih 10 set pengadil untuk layak ke pusingan akhir untuk Piala Dunia di Amerika, Kanada dan Mexico. Baik, ini perkembangan Liga M. Johor Darul Takzim JDT mengumumkan melepaskan penyerang berbisa Fernando Forestieri. JDT dalam kenyataan di Facebook memberi penghargaan dan ucapan selamat maju jaya buat pemain kelahiran Argentina itu. Forestieri telah bersama Harimau Selatan selama 2 musim sejak 2022. Banyak membantu JDT meraih kejayaan double quadruple. Sepanjang bersama JDT, Forestieri telah meledak 47 jaringan menerusi 69 penampilan.
pemergian Forestry bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana JDT sedang menstruktur semula kewangan bertujuan mengurangkan perbelanjaan kelab sehingga 40%. Ali Zafwan, S. Kunalan, Hazwan Bakri, Adam Nur Azlin, Leandro Velasquez dan Diogo Luis Santos antara yang telah meninggalkan kelab itu. Kejohanan Senior Eropah ILCA 2024 dan Piala Eropah Terbuka di Athens, Greece akan menjadi medan persiapan atlet pelayaran negara Nur Shazrin Mohamad Latif sebelum ke Sukan Olimpik Paris 2024. Atlet berusia 25 tahun itu berharap kejohanan bermula 16 hingga 27 Februari itu membantunya mengenal pasti kelemahan sebelum beraksi di Paris Julai depan. Anak kelahiran Johor itu kini giat menjalani latihan di Langkawi sejak melaporkan diri pada 1 Januari lepas sebagai persiapan untuk belayar di Eropah. Cuaca sejuk akan menjadi cabaran utama memandangkan beliau sudah lama tidak beraksi dalam keadaan cuaca sedemikian. Nur Shazrin menyumbang pingat emas di Sukan Asia Hangzhou 2022 menerusi acara ILCA 6 wanita mengesahkan tempat secara merit ke Sukan Olimpik 2024. 5 lagi atlet terjun perlu meraih tiket ke Sukan Olimpik 2024. Itu sasaran Persekutuan Renang Malaysia MS pada kejohanan akuatik dunia yang berlangsung di Doha, Qatar pada 2 hingga 18 Februari ini. Kejohanan di Doha merupakan peluang terakhir atlet terjun memburu tempat untuk ke Paris. Menurut pengarah teknikal MS, Brian Nixon Lomas, antara atlet terjun yang berpotensi menempah slot kali ini termasuk Ratu Terjun Negara, Datuk Pandelela Rinong dan Nordabita Sabri. Berpeluang meraih slot ke Sukan Olimpik ialah Wendy Ng Yan Yi, Ui Zi Liang, Muhammad Syafiq Putih, Enric McCartney-Harrod dan Jelson Jabilin. Setakat ini, veteran Roderick Lises muncul penerjun pertama negara menempah slot cara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024. Atlet kelahiran Sarawak itu bakal membuat penampilan sulung di pentas Olimpik meraih slot selepas mara ke final acara 10 meter platform lelaki individu pada kejohanan akuatik dunia 2022 di Fukuoka, Jepun. Beralih pula ke bola sepak Piala FA England. Manchester City dan Liverpool berjaya mara ke pusingan keempat selepas menewaskan lawan masing-masing di pusingan ketiga. Dan berikut keputusan perlawanan yang berlangsung malam dan awal pagi tadi. Pelumba Toyota Guillaume de Vives mengungguli peringkat pertama Rally Dakar selepas menamatkan perlumbaan dengan catatan masa terpantas 4 jam 35 minit. De Vives yang menduduki tempat ke-32 semasa pra-perlumbaan Jumaat lalu membuat peningkatan pesat sepanjang laluan 414 km dari Al-Ula ke Al-Hanikiyah. Pelumba Belgium itu berjaya menghentikan cabaran Carlos Sainz dan Matthias Ekstrom dengan kelebihan 1 minit 44 saat untuk unggul pada hari pertama. Malang buat dua pelumba Pro Drive, Nasil Al-Attiyah dan Sebastian Loeb
yang mengalami masalah dengan jentera mereka. Kedua-dua, Lloyd dan Al-Attiyah, kehilangan banyak masa dilihat sukar untuk menjadi pencabar musim ini. Lloyd menamatkan saingan di tempat ke-20 tetapi defisit 22 minit untuk baki 11 peringkat dalam tempoh 2 minggu lagi dilihat menjadi cabaran. Tidak terkecuali, juara bertahan Al-Attiyah menamatkan saingan di tempat ke-22 dengan defisit 25 minit. Saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.